Bab tentang berjalan untuk pergi bersembahyang fi zulam, dalam gelap. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Buraidah dari Nabi SAW, sabda baginda, "Basyiril masya'ina fi zulam ila al-masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan ke masjid, bahwa mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Bab ma jaa fil hadyi fil mashi ila shalah. Ini bab bertenang dalam perjalanan untuk bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Thumamah Al-Hannat, sesungguhnya Ka'ab bin Hujrah telah bertemu dengannya ketika dia sedang menuju ke masjid. Salah seorang daripadanya mengesan yang seorang lagi, yakni terlebih dahulu. Qala fawajadani, beliau berkata, Ka'ab bin Hujrah mendapati aku sedang mentashbikkan kedua tangan, yakni sedang menyilang tangan, jari jemari tangan, gini. Fanahani an dhalik, dia pun menegah saya daripada melakukan begitu. Waqala, dan beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berwudu dengan mengelokkan wudunya, kemudian dia keluar dengan maksud dengan menuju ke masjid, maka janganlah sekali-kali dia menyilang jari jemarinya, kerana sesungguhnya dia di dalam sembahyang. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, beliau berkata, ada seorang Ansar, seorang lelaki Ansar hampir mati. Dia pun berkata, sesungguhnya aku mahu menceritakan kepada kamu satu hadis. Aku tidak nak menceritakan kepada kamu ini melainkan kerana mengharapkan pahala, yakni daripada Allah. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berwudu dengan mengelokkan wudunya, kemudian dia keluar untuk bersembahyang, tidak diangkat kaki kanannya, melainkan Allah menulis untuknya satu kebajikan, dan tidak diletak kaki kirinya, melainkan Allah menggugurkan daripadanya satu kejahatan, yakni dosa. Falyuqarrib ahadukum aw liyub'id, terpulanglah kepada kamu, sama ada mahu dekat ataupun mahu jauh. Satu lagi maknanya, terpulanglah kepada kamu, terserahlah kepada kamu, sama ada mahu mendekatkan ataupun menjauhkan. Satu lagi, fa in atal masjidah, kalau dia sampai ke masjid, fa shalla fi jama'atin, lalu dia bersembahyang dengan berjemaah, nescaya diampuni dosanya. Kalau dia datang ke masjid ketika orang telah pun mengerjakan sebahagian daripada sembahyang dan masih tinggal lagi sebahagian, shalla ma adraka, dia bersembahyang apa yang sempat, wa atamma ma baqiya, dan menyempurnakan yang baki lagi ataupun yang selebihnya, kana kadzalika, begitu juga keadaannya, yakni diampuni dosanya. Fa in atal masjidah, kalau dia pergi ke masjid ketika orang-orang telah pun selesai bersembahyang, fa atamma shalah, maka dia bersembahyang, yakni dengan menyempurnakan sembahyangnya, kana kadzalika, begitu juga keadaannya, yakni diampuni dosanya. Babun fi man kharaja yuridu shalah fasubiqa biha. Ini bab tentang orang yang keluar untuk bersembahyang
fasubiqa biha. Tetapi sembahyang telah pun terlepas, ataupun tetapi dia telah terlepas sembahyang. Boleh juga mafhumnya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berwudu dengan mengelokkan wudunya, kemudian dia pergi, lalu didapati orang telah pun bersembahyang, Allah memberikan kepadanya a'tahu tu, ada hu tu. Kalau kita ni tak ada ha tu, tapi bawah tu ada ha tu betulnya. Sebab kalau tak ada ha tu, dia tidak tulis lagu tu alif, tetapi tulis dengan alif layyinah dari segi imla dia. A'tahu Allahu azza wa jalla mithla ajri man sallaha. Allah memberikan kepadanya seperti pahala orang yang telah mengerjakan sembahyang dan telah hadir bersembahyang jemaah. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'an, dengan tidak kurang sedikit pun pahala mereka. yakni dengan ataupun dengan Allah tidak mengurangkan sedikit pun pahala mereka. Bab ma ja'a fi khurujin nisa ila al-masjid, bab hadis tentang keluar orang-orang perempuan ke masjid. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu tegah ataupun larang ima Allah, asal maknanya hamba-hamba Allah yang perempuan, maksudnya orang-orang perempuan lah. Jangan kamu tegah orang-orang perempuan pergi ke masjid Allah, tetapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilat, dalam keadaan biasa bersahaja. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu tegah atau halang atau larang orang-orang perempuan pergi ke masjid Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu melarang perempuan-perempuan kamu ataupun istri-istri kamu pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna, tetapi ataupun walau bagaimanapun rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Seterusnya riwayat daripada Mujahid, beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW bersabda, izinkan kepada orang-orang perempuan pergi ke masjid pada waktu malam. Maka ada seorang anaknya berkata kepadanya, demi Allah, kami tak akan mengizinkan kepada mereka. Nanti mereka akan mengambilnya sebagai helah. Mereka akan membuat sesuatu yang tidak baik, yakni dengan alasan pergi ke masjid. Wallahi la na'dhanu lahunna, demi Allah kami tidak akan izinkan kepada mereka. Qala, perawi berkata, perawi di sini yakni Mujahid, fasabbahu, maka Ibnu Umar pun, Abdullah bin Umar pun memakinya, wa ghadiba alaihi, dan marah terhadapnya, wa qala, dan beliau berkata, saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, izinkan kepada mereka. Engkau pula kata kami tak akan izinkan mereka. Diriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman, beliau memberitahu kepada perawi di bawahnya, yakni Yahya bin Sa'id, bahawa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat dengan apa yang diada-adakan oleh orang-orang perempuan, yakni kemudian nescaya baginda akan melarang mereka pergi ke masjid, seperti mana perempuan-perempuan Bani Israel telah dilarang, yakni pergi ke masjid, telah dilarang pergi ke masjid. Qala Yahya berkata, ini perawi ini, saya pun kata kepada Amrah, adakah perempuan-perempuan Bani Israel telah dilarang? Beliau menjawab, ya.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah dari Nabi SAW, sabda baginda, sembahyang seseorang perempuan di rumahnya lebih baik, di dalam rumahnya lebih baik daripada sembahyangnya di pekarangan ataupun di halaman rumahnya, depan, di hadapan rumahnya, di luar lah, sebelah luar rumahnya. Dan sembahyangnya di dalam bilik kecil di dalam rumahnya lebih afdal daripada sembahyangnya di dalam rumahnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah kita tinggalkan pintu ini, yakni alangkah baik kalau kita tinggalkan pintu ini untuk orang-orang perempuan, yakni kita khususkan pintu ini untuk orang-orang perempuan. Qala Nafi' berkata, maka Ibnu Umar tidak lagi masuk melalui pintu itu sampai mati. Qala Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Nafi'. Qala Umar, Nafi' berkata, Umar berkata, wa hadha asah, yang ini lebih sahih. Ini bab hadis tentang berjalan kaki, masyi itu makna berjalan kaki, untuk pergi bersembahyang dalam gelap, dalam kegelapan, yakni kegelapan malam lah kira-kiranya. Maksudnya ada kelebihannya yang tersendiri, Kalau tengah hari ketika cerah tu pun ada kelebihan dia, tapi hak ni kelebihan dia lebih lagi, ada istimewa khusus lah pula. Ini kalau gelap, kalau tidak gelap cerah lah malam, tapi cerah sebab ada lampu. Sebab kita lah ni lagu mana super tu juga, mana yang dimaksudkan ialah pada waktu gelap. Ada lampu ke tak ada lampu itu tidak soal. Pada waktu gelap, yang ni pada waktu malam. Bila malam gelap lah, ada kelebihan lah bila orang pergi malam. Itu satu pendapat. Hak ni lebih molek. Yang kedua, memang hak gelap tu lebih molek. Hak gelap tu lebih molek ni. Yang ni kalau hak tak ada lampu tu hak molek. Kalau lagu tu kalau kita pisah, tutup lampu lah, biar pakat pergi masjid dalam gelap lah, kau nak dapat pahala ni lagu mana? Tidak pula disuruh lagu tu, tidak maksud gitu. Sekiranya tak ada ikhtiar lah, memang gelap. Orang yang pergi dalam gelap tentu dalam keadaan lebih takut, lebih bimbang, lebih terancam. Kalau nak kira sebab untuk dia tak pergi itu kuat lagi lah daripada dalam keadaan cerah. Sebab cerah ni sepuluh tengah hari, tapi dia pergi juga, tentulah ada kelebihan. Kalau malam itu jadi super siang, tak ada lah kelebihan tu, dah muka cerah. Lepas tu kalau nak kira dalam hadis ni dia sebut sebab gelap tu lah. Apabila kita buat sesuatu dalam gelap, Allah SWT balas dengan cahaya. Kalau sudah ada cahaya dah, tak ada lah balas dengan lawan dia tu. Sebab itu pendapat yang kedua mengatakan, dia kata memang gelap sungguh, gelap tu ada kelebihan. Jadi kalau cerah misalnya pasal lampu, tak ada lah kelebihan tu. Kira-kira ada juga, tapi tidak sama lah dengan kalau bergelap betul. Tapi bukan makna nak suruh bergelap, tidak. Sekiranya dalam keadaan gitu, bayangkan orang-orang di zaman Nabi SAW dulu, yang jauh rumah dia tu, sebatu, dua batu, jauh, jalan kaki dalam gelap. Jalan kaki dalam gelap, takkanlah sama dengan orang yang seperti zaman kita ni, pergi dalam keadaan cerah, tak ada nampak, tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada gapo. Lepas tu semayang Isya ni pula dengan Nabi SAW biasanya dia semayang lewat. Bila semayang lewat nak balik tu lagi gelap lagi.
Maknanya sebagai balasan kepada kerisauan dia, balasan kepada kebimbangan dia berjalan tengah malam tu, pengorbanan dia tu, diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Itu nasabah. Tetapi nak kata tak ada langsung pahala lebih kurang dengan tengah hari, tidak juga. Kalau tengah malam tu tetap dia ada kelebihan lebih lagi daripada hak tengah hari. Tetapi mengikut golongan yang pertama, dia kata tidak. Maksudnya masa tu, masa gelap, kita pasang lampu pun boleh pahala sepatutnya. Tapi adakah sama? Kira-kiranya sebab kita kata tadi lah, dari segi zahirnya tak sama. Sebab apa? Kebimbangan, ketakutan macam-macam tu lebih daripada hak dia berjalan dalam gelap betul tu, daripada hak berjalan tengah malam juga tapi cerah. Dari segi tu pahala tu suku pula tu Allah SWT bagi. Hak tu. Walau bagaimanapun kedua-duanya boleh dipakai lah. Kedua-duanya boleh dipakai. Kita ambil pendapat yang pertama yang kata tadi apa hak ni lebih kuat. Sebab apa? Kalau lagu ni tak ada kesempatan lah nak dapat kelebihan hak lebih supaya orang sampai dulu. Hak tak ada lampu. Kita ni takkanlah nak pisah. Sebab kata saat ni lah takkan nak pisah. Padam lampu untuk dapat pahala. Apa ni pahala banyak. Tak akan berlaku lagu tu. Kecuali kerana memang lampu terpadam lah kerana kerosakan apa-apa. Kalau kita nak buat nak pisah. Jadi kalau nak kira orang sampai sekarang ni dengan sebab ada lampu cerah tu tak boleh pahala serupa dengan orang dulu gitu. Nak kata dengan pasti gitu, tak ada hadis yang terang yang jelas pun. Tak ada hadis yang terang. Jadi dengan sebab itu lebih sesuai di sini maksudnya pada waktu malam tu. Tak kira lah ada lampu ke tidak ada lampu. Sebab kalau tak ada lampu tu, ya mungkin orang zaman dulu dia tak boleh nak bayar. Sebab kita sekarang ni cerah sepanjang malam dia tak boleh nak bayar. Tapi kita ni daripada sekarang ni, sebelum pada ni selama mana dah ada lampu, dah akan datang tak tahulah. Takut nak kau cerah kau tengah malam. Kalau lagu tu tak dapat lah pahala. Kalau serupa dah tengah hari dengan malam tu serupa jadi. Jadi dengan sebab itu kita kata maksud di sini ialah waktu tu waktu gelap sepatutnya. Tetapi oleh kerana ada lampu tidak jadi gelap. Pergi pada waktu tu ada kelebihan. Gitulah. Ada balasan dia. Barulah kita dapat. Sebab tu yang kita kata tadi hak pertama lebih baik. Kalau tidak kan keistimewaan tadi khusus dengan orang yang duduk dalam gelap saja. Kita tak ada harapan lah nak boleh nur tam pada hari kiamat nanti. Kata gitu dia kena dalil lebih terang lagi. Kalau lagu saat ni tak padan. Kita nak kata putus bahawa orang yang duduk dalam cahaya ni tak akan dapat cahaya yang sempurna. Tak padan lagi setara ni. Tak padan lagi. Basyiril masya'in fi zulam ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam gelap pergi ke masjid tu. Hak ni hak sebut dalam gelap ni orang panggil qaid ittifaqi, bukan qaid ihtirazi. Dalam istilahnya. Kalau faham istilah tu selesai. Kalau kita bahas tadi tu, situlah butirnya. Iaitu qaid ini ittifaqi orang panggil. Kebetulan. Kalau kita nak terjemah pun tidak tepat juga. Ittifaqi tu asal makna dia ittifaq kebetulan. Qaid ini qaid kebetulan. Bukan qaid ihtirazi dengan makna kalau hak tidak lagu ni tak leh. Dengan makna kalau hak tidak dalam gelap tak leh lah. Kelebihan asal ni nur tam pada hari kiamat nanti. Bukan makna gitu. Ini makna kebetulan hak Nabi SAW sebut ni dia sampai dia memang orang-orang tu berjalan dalam gelap. Supaya dengan dalam Quran lah dia sebut warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dan anak-anak tiri yang berada di dalam haribaan kamu daripada isteri-isteri yang telah kamu bersetubuh dengan mereka. Hak tu haram juga menikah. Kita menikah dengan dia.
dengan anak tiri. Anak tiri. Anak tiri bagi seorang perempuan yang sudah kita bersetubuh dengan dia. Kita menikah, bersetubuh dengan dia. Dia ada anak perempuan. Anak tu, anak tiri tu tak leh. Sampai bila-bila tak leh. Orang panggil haram mu'abbad. Jadi dalam ayat Quran tadi, nak ayatnya, anak-anak tiri di dalam ataupun di atas riba lah, kita kata atas riba kamu. Jadi itu qaid. Anak tiri atas riba ataupun dalam riba, dalam dekat apa kamu. Maksudnya anak tiri hak kamu pera. Kalau anak tiri hak tidak pera, boleh ke? Pula timbul soalan. Tak boleh juga. Lepas tu apa yang sebut dalam ayat tu sebut anak tiri hak atas riba kamu tu. Itulah orang panggil qaid ittifaqi, bukan ihtirazi. Ittifaqi ataupun qaid aghlabi ataupun qaid aulawi, orang panggil aulawi. Mana kalau anak tiri itu tak boleh ke mana-mana. Anak tiri hak kita sendiri masa kecil lagi kita duduk riba, hak tu kau tak boleh lah, kau tak pernah sabar nak menikah. Maknanya gitu. Supaya juga di sini, kalau orang hak berjalan tengah malam tu tak boleh kau cahaya, boleh juga. Kalau hak jalan dalam gelap, kau boleh lagi, kau patut lagi lah dibalas dengan cahaya tu. Gitu maksudnya. Bukan makna orang hak tidak jalan dalam gelap tu tak boleh. Makna di sini hak jalan dalam gelap tu lebih-lebih lagi lah boleh. Kalau hak jalan dalam cerah tengah malam tu pun boleh. Sebab qaid di sini tidak mesti makna kena ada gelap ni baru boleh hak ni ganjaran tadi ataupun pahala tadi. Bukan lagu tu. Bukan qaid ihtirazi, orang panggil. Qaid ihtirazi ni makna kena syaratnya baru boleh. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti tu bila berjalan dalam gelap. Maknanya kira-kira kalau ada lampu pun tak boleh, kita kena tutup lampu lah biar jalan dalam gelap baru boleh hak ni. Kalau kita faham gitu. Tapi kalau faham seperti tadi tak timbul masalah tu. Itu pentingnya faham tu. Mengaji tu kalau tidak ngaji tak tahu, benda lagu tu tak tahu. Banyak sekali contoh-contoh dalam Quran yang seumpama itu. Pada hari kiamat nanti, jadi pasal apa ni? Dibalas gelap lawan dia cahaya. Memang biasa begitu. Dia hukum Islam ni, hukum Allah SWT bagi ni dia sesuai. Hak dunia dengan akhirat tu sesuai. Akhirat tu sambungan kepada hak dunia. Jadi balas saya dibagi itu memang sesuai. Memang sesuai. Seperti di sini orang jalan dalam gelap ataupun pada waktu gelap, dia akan dibalas dengan cahaya. Sesuai lawan dia. Lepas tu banyak lagi orang yang kita kata mengumpat orang ataupun kata huduh ke orang, balasan dia gunting lidah ke misalnya. Sesuai dia balasan lagu tu. Orang yang mendahului imam dalam sembahyang dia tu, imam dia tak rokok lagi, dia rokok dah. Esok dia pada mahsyar, esok bangkit dalam keadaan kepala dia supaya hemar, tubuh supaya orang. Itu pun sesuai kalau kita perhati. Itu apa? Mana tidak layak memiliki kepala orang ni. Dia layak memiliki kepala hemar. Hemar ni bagi orang Arab mana-mana pun, masa mana-mana pun maklum ada hemar di kalangan dia tu, maklum perbandingan bodoh. Perbandingan bodoh. Ni bodoh ni. Dah kita nak ikut orang, ikutlah betul-betul. Apa kita mendahului dia, nak litah dia pula? Tak ada akal lah lagu tu. Kalau kita ada pemimpin, kita ikutlah pemimpin. Apa mana ada pemimpin, lepas tu kita nak litah dia? Mana tak ada akal lah. Balasan dia lagu tu. Begitu juga orang yang susah dalam dunia ni, susah dah sabar dia begitu gini, besok dia dapat senang. Itu balasan dia tu memang sesuai. Kemudian balasan-balasan yang disebut dalam hadis, begitu juga dalam Quran ini, akhirat tu dia boleh jadi banyak tempat lah, banyak tempat. Jadi hak ni di mana? Boleh jadi dalam kubur, boleh jadi pada mahsyar. Dalam syurga tak, hak ni tidak dalam syurga. Balasan ni tidak dalam syurga, sebab dalam syurga tu memang tempat dia dah cerah, tak timbul dah gelap, tak ada dah masalah gelap. Hak bimbangnya di pada mahsyar dan dalam kubur, hak tu hak tempat boleh jadi gelap. Boleh jadi gelap. Jadi untuk mengatasi kegelapan tu, kita kena buat hal ni. Inilah caranya. Iman sajalah dan amal soleh sajalah
yang dapat mencerahkan kita dalam kehidupan akan datang, sama ada di dalam kubur ataupun di padang mahsyar. Itu hak mungkin. Inilah hak dalam Quran disebutkan nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka berjalan, berada di hadapan mereka. Di akhirat saya. Mana? Di padang mahsyar. Maknanya di sini kita dapati berdasarkan ayat, hadis-hadis banyak. Begitu juga dalam dalam hadis dalam Quran banyak menunjukkan pada mahsyar tu tempat gelap juga. Dia banyak kadang sebab kita dalam dunia ni lah. Dia bukan satu keadaan saja kita lalui dalam dunia ni. Ada suka, ada duka, ada peristiwa lagu ni, ada keadaan lagu ni, ada gempa bumi berlaku, ada tsunami berlaku, ada macam-macam berlaku. Tidak serupa. Begitu juga di padang mahsyar. Ada ketikanya selai dalam peluh tu, dalam hadis sebut tu selai dalam peluh, lemah, masuk ke hidung, masuk ke telinga, peluh kuat. Ada ketikanya dia duduk belaga pula, belaga sama sendiri. Binatang-binatang yang Allah SWT bangkit pula, ayam ke lembu ke mana orang pelaga tu, dia pelaga tuan dia hak je pelaga ni pula situ daripada mahsyar. Jadi macam-macam berlaku. Ada di antaranya gelap, ada tempat tu gelap yang mana perlulah kepada cahaya. Hak itulah yang dalam Quran yang disebutkan cahaya ada di hadapan mereka, dia boleh berjalan. Itu tak jadi masalah. Supaya kita ada kereta lah, nak berjalan jauh gelap tengah malam, tak jadi masalah kalau ada lampu. Tapi kalau tak ada lampu dengan derah gitu jalan lagu mana? Bayangkanlah lagu mana. Itu mana ini ketika di padang mahsyar. Dalam kubur pun lagu tu juga. Disebutkan gelap. Ada disebut pula sepi pula, menakutkan, bau busuk ke apa semua. Itu ada berlaku. Bukan dalam syurga ni. Kalau dalam syurga tak ada dah. Cahaya ni memang sifat dalam syurga dah. Tak ada kebimbangan orang dalam syurga. Hak ni sebut ni sebelum tu. Kemudian ini dalam hadis ni dia sebut gini, dalam Bukhari ada sebut. Ada sahabat tu dua orang. Ada sahabat tu dua orang tu dia balik semayang. Tengah malam semayang Isyak. Gelap-gelemak lah. Gelap-gelemak. Bila balik tu Allah SWT bagi keramat, kita panggil keramat pada sahabat. Dia ada keramat sahabat-sahabat ni. Allah SWT nak tunjuk kadang-kadang dia balik tu jalan cerah depan dia. Cerah. Lepas pada tu masing-masing pisah, ni pergi kat ni, ada pergi kat ni. Masing-masing pisah tu sosok macam ada lampu. Masing-masing ada lampu. Sampai ke rumah dia. Sebelum sampai demen ni esok Nabi SAW sudah ayat dah kepada sahabat-sahabat dia, basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Itu latar belakang. Itu orang panggil asbabul wurud hadis ini, latar belakang hadis. Tapi sini tak ayat. Sebab hadis ni kadang-kadang rekah, kadang-kadang hak detail, hak panjang sikit. Sebenarnya sebab tu kita tak boleh tengok kitab, kena tengok banyak. Jadi dalam Bukhari tu dia ada sebut gitu. Maknanya orang tu tak mari lagi. Nabi SAW ayat dah. Lepas tu esok mari ayat, dia nampak lagu tu cerah gitu. Hak tu Nabi suruh ayat tu. Maknanya orang ni bukan cerah dalam dunia. Cerah dalam dunia setahun tu dia rasa suka dah. Dia akan dapat cahaya yang lebih sempurna lagi di akhirat nanti. Setara tu pun kita rasa suka dah hidup dalam dunia ni. Bila cerah jalan pun selesa. Kalau di akhirat besok lebih-lebih lagi lah ni. Berdasarkan hadis itu, latar belakang kepada cerita ni, maknanya sahabat tu Allah SWT beri cahaya kepada dia. Waktu yang kita kata tadi, pendapat yang pertama tu lebih kuat, lebih baik. Allah SWT bagi cahaya kepada dia. Kira-kiranya tak ada susah dah lah. Dah ada cahaya. Lepas setelah ada cahaya tu dia tak dapat kau ni. Dapat juga. Ini menunjukkan kalau dalam keadaan ada cahaya, puasa ke tengah malam kita pergi ke masjid, kita akan dapat ni.
kita akan dapat. Buktinya sahabat tu Allah SWT beri cerah jadi makna malam tu dia tak boleh ke pahala kerana malam tu dapat cahaya sempurna. Tak. Bahkan Nabi SAW kata ni pun secara khususnya hak lebih dekatnya dengan dia lah akan dapat lagu tu. Mana ini menunjukkan tidak menghalal lah kalau dalam dunia ni cerah, dia akan dapat juga cerah di akhirat nanti. Ini latar belakang hadis ini menyokong pendapat yang pertama tadi. Sebab itulah dalam syarah kitab kita ni qila law masya fi dhalam bi dhaw'in li daf'i afati dhalam fal jazaa'u bihalihi. Ulama mengatakan kalau seseorang itu berjalan dalam gelap dengan cahaya untuk menghilangkan kegelapan itu, maka balasan serupa juga. Dia akan dapat lagu tu juga. Tidak kata khusus dengan orang zaman itu hak tak ada lapu, tidak, kita pun dapat juga. Bau ma ja'a fil hadyi fil masyi ila salah. Ini bab hadis tentang bertenang. Hadyi dengan makna bertenang dalam perjalanan untuk pergi bersembahyang. Tak payah hunggah. Kalau duduk dengar tu imam duduk baca dah pun jalan dengan tenang. Tak payah hunggah. Kita akan dapat serupa juga. Cuma yang penting jaga adab-adab dia lah. Di antara adab dianya jalan dengan tenang. Lepas tu di sini jangan duduk tasbih, menyilai jari, jangan buat lagu tu, ataupun jangan buat sesuatu yang tidak sesuai, dengan nak pergi sembahyang. Itu ya syarat dia. Cuma hak syarat sini hak menyilai jari ni, hak ni ulama berbeza pendapat lah tentangnya. Ulama berbeza pendapat. Kalau mengikut Ka'ab bin Ujrah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Mana tak boleh lah tasbih jari jemari ni, tak boleh. Tetapi hadis ini mengikut setengah ulamanya, dia kata tidak sahih ni. Mengikut setengah ulama lah, bukan semua. Sebab perawi dia Abu Thumamah Al-Hannat itu Hijazi majhulul hal, kata Hafiz Ibn Hajar, majhulul hal. Tetapi Ibn Hibban kata dia ni termasuk dalam thiqat. Bahkan dia sebut hadis dia ni dalam kitab dia. Daraqutni kata la yu'raf yutrak, mana tidak diketahui keadaan dia dan ditinggalkan hadis dia, mana tak boleh pakai. Tirmizi juga ada meriwayatkan hadis ini, tapi dia tak sebut nama. Dia hanya kata an rajulin, daripada seorang lelaki. Seorang lelaki itu maksud dia Abu Thumamah Al-Hannat inilah. Jadi hadis ini tidak disepakati oleh ulama tentang kesahihannya, ataupun nak kata hasannya. Kalau rendah sikit tidak sepakati. Bahkan sampai ada yang mengatakan hadis ini dhaif lah. Sebab apa? Perawi dia tu majhul. Mana salah seorang perawi dia tu, iaitu Abu Thumamah Al-Hannat itu tidak diketahui latar belakang dia oleh ulama hadis. Setengah-setengah. Tapi Ibn Hibban kata tak apa. Baik, kalau kita terima tak apalah, kita boleh pakailah dia ni, riwayat dia kita terima. Apa makna Nabi SAW larang ni tasbih gini? Itulah yang jadi masalahnya. Itu jadi masalah. Tetapi bagi ulama yang perhati dari segi makna dan dari segi biasalah hadis ni, tidak semesti hak sebut dalam hadis ni maknanya larang ni bermakna haram kita buat, dosa nah kalau kita buat. Ada kalanya dengan makna makruh, kurang molek, dengan makna kurang molek, kurang sesuai, tidak sesuai dengan adab orang nak pergi sembahyang. Begitu saja. Satu
Yang kedua, boleh jadi Nabi SAW larang ni suatu ketika dahulu, kemudian dia tidak larang. Hak tasbih ni suatu ketika dahulu larang sebab apa? Sebab mula-mula memang dalam sembahyang ni kan, pada ketika rokok ni ada sahabat Ibnu Mas'ud apa, banyaklah riwayatnya. Dia ketika rokok ni tidak letak tangan ni kan atas lutut ni ketika rokok. Tetapi dia menyilangi jari dia ni letak celah paha. Itu satu cara dalam hadis disebutkan. Orang sekarang orang tak buat gitu kan. Orang tak buat. Sebab apa? Sebab orang faham. Apa tak buat tu ada dalam hadis. Sahih hak tu. Tetapi orang tak buat sebab apa? Sebab sudah mansukh cerita dulu. Pada ketika tu itulah Nabi SAW larang tasbih. Pasal menyerupai sembahyang. Menyerupai sembahyang. Sebab tu ada juga yang mengatakan itu sebabnya Nabi SAW larang. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan tasbih ni tak boleh nampak malah. Nampak malah. Orang duduk gini kan nampak malah, dia tidak orang kata bersedia lah, tidak bersedia. Itu pendapat yang ketiga. Ada pula pendapat yang lain mengatakan tasbih ni dia isyarat, macam isyarat kepada ikhtilaf. Berselisih. Mana kita nak pergi sembahyang ni, sembahyang tak selisih. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, Nabi SAW kata. Jangan kamu tak serupa, nanti hati kamu tak serupa berhubung dengan sembahyang. Yang ni kalau kamu duduk dalam saf tu biar betul lah. Jangan hak ni ke depan, hak ni ke belakang gitu. Macam jari gini lah. Macam jari gini tu masuk. Ada ke depan, ada ke belakang. Jangan begitu. Kalau begitu makna hati kamu pun jadi akan berselisih. Jadi hak ni pun satu bentuk perselisihan juga. Isyarat kepada perselisihan juga. Sedangkan kita nak pergi ke satu tempat yang membawa kepada perpaduan, tidak sesuai. Jangan dibuat sesuatu yang menunjukkan begitu. Ada juga ulama yang mengatakan maksud larangan ini ialah tak sebui berselisih. Tak sebui berselisih. Macam-macam lah pendapat. Fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi salatin. Dia kata maka jangan sekali-kali dia mentasbihkan tangannya kerana dia berada dalam sembahyang. Tapi hak ni tidak sesuai dengan hak kata tadi. Kerana dia berada dalam sembahyang. Berada dalam sembahyang pada ketika tu memang boleh kata tasbih. Apa larang? Apa larang? Kira-kiranya Demon ni jawab, dia kata sebab larang tu takut serupa dengan sembahyang. Dan dalam sembahyang buat lagu tu, hak ni di luar sembahyang buat lagu tu macam sembahyang dah. Tapi hak tu kurang kuat, kurang kuat. Hak lebih kuatnya, hak ni pada ketika ni Nabi SAW kata ni tak boleh dah tasbih dalam sembahyang. Tak boleh dah buat gitu. Celah paha tu ketika rokok dalam sembahyang. Sebab tu di luar sembahyang pun dia tak benar. Takut jadi kita duduk buat supaya hak dulu juga dalam sembahyang. Padahal tak boleh dah buat lagu tu dalam sembahyang. Hak kemudian ni sebab ia menunjukkan malas. Sebab itulah dalam sembahyang ni kalau kita perhati hak ada ni lah, hak ada. Tak usah kira hak dulu. Hak dulu ada lah lagu ni. Kalau kira hak dulu, semasa Nabi SAW dulu ada boleh nyandar di tiang. Nyandar di tiang. Ataupun dia sembahyang, dia ikat tali tubuh ke pun. Ikat tangan. Boleh takut rebah. Pasal sembahyang kuat sangat. Ada dalam hadis sebutkan gitu. Dalam hadis sebutkan gitu. Jadi Nabi SAW telah larang orang daripada buat benda-benda yang nampak malah, nampak tidak dia dalam keadaan segar, bersedia. Sebab itulah dia tak bagi. Sebab itu sifat sembahyang ni kan, kalau kita perhati kan, dia tak boleh duduk gini, tak boleh. Sebab ini cara duduk ahli neraka. Dia panggil cekok pinggan, tak boleh. Lenggok, tak boleh. Cara orang sombong, lenggok. Cara orang betul lah kita kata. Tak boleh juga. Begitu juga kita kata dengan cara lagu mana. Banyak lagi bentuk-bentuk lain yang menggambarkan tak baik lah. Kalau kita kata sujud cepat sangat, tak boleh.
Sebab apa? Dia serupa dengan binatang, serupa dengan ayam patut kan. Sebab tu Nabi SAW kata jangan kamu sujud tu serupa ayam patut. Jadi sesuai dengan binatang. Kita nak membuktikan kepada Tuhan kita dia sebagai manusia. Tidak sesuai. Begitu juga Nabi SAW takwil duduk kan antara dua sujud tu dengan punggung ni duduk di lantai, tetapi punggung tu biar duduk atas kaki kan. Sebab kita duduk tahiyat tu duduk atas kaki, jangan punggung ni, maknanya kaki kedua-duanya keluar gitu ke tepi, punggung ni duduk atas. Itu dia kata supaya anjing duduk. Jadi sebab binatang juga tak boleh. Dan banyak kalau kita perhati, hak dia suruh dalam sembahyang dia jaga tu tak sewi serupa dengan hak tak molek, tak sewi serupa dengan syaitan, tak sewi serupa dengan binatang, tak sewi serupa dengan ahli neraka, tak sewi serupa dengan orang sombong. Bahkan nampak daripada sembahyang tu seorang yang segar, bukan mengantuk, bukan malas. Sebab tu dia takwil dalam sembahyang ni farqa'atul asabi'. Farqa'ah ni ada buat gini biar bunyi, pecek sini biar bunyi, patah jari. Dia takwil juga. Pasal apa? Nampak ni malah, nampak orang letih kau apa, dia takwil. Bahkan dia suruh kita dalam keadaan segar. Lepas pada tu dalam keadaan tawaduk, merendah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tenang, layak sesuai dengan manusia menyatakan kerendahan diri dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat dia. Jadi hak ni pun tidak sesuai ni. Hak ni tidak sesuai. Itulah sebab dilarang. Seterusnya riwayat daripada ada seorang Ansar ni dekat nak mati, Sa'id Musayyab kata. Dekat nak mati, dia pun kata kepada orang, dia nak raya hadis ni, kata dia, aku tidak nak raya hadis ni melainkan kerana dapat pahala, kerana mengharapkan pahala lah, nak hitung pahala, nak kira pahala. Dia pun raya lah gini. Ini menunjukkan bahawa kita baca hadis ni boleh pahala, raya hadis ni boleh pahala, bukan baca Quran sahaja boleh pahala. Sebab apa? Tengok sahabat ini, dia kata dia nak cari pahala dengan raya hadis ni, walaupun dekat nak mati, lagi-lagilah nak pahala, lebih-lebih lagi lah nak pahala. Sebab tu aku nak ayat. Boleh jadi kamu tahu dah, sebahagian daripada kamu tahu dah, boleh jadi ada lagi orang tidak tahu, tapi aku nak ayat. Maknanya boleh pahala, tidak saja, tidak kata boleh pahala ni baca Quran saja, tidak. Walaupun taraf pahala dia tu tidak sama, tentu sekali tidak sama, Quran tu lebih, tetapi dapatlah juga pahala. Itu lebih khususnya sebab dia sebut hadis di sini. Kalau dengan makna yang lebih umum lagi, cerita sesuatu yang baiklah, memandu orang, memberi paduan kepada orang, itu pun dapat pahala juga, itu yang kedua. Yang ketiganya, sahabat ni dia ingat dekat dia nak mati ni, gapo dia boleh buat pahala. Boleh buat pahala ni tidak nanti benda besar, benda payah, bila-bila duduk royak gitu, royak hadis gitu pun boleh pahala dah. Tidak nanti buat satu benda yang besar sangat, yang memerlukan tenaga yang banyak, tak perlu lagu tu. Dengan cerita hadis tu pun boleh pahala dia pun royak lah. Apabila Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berwudu, dia mengelokkan wudunya, maknanya ambil air semaya tu, ambil air semaya molek. Baru ni kita sebut dah cara air semaya molek tu sebahagiannya. Tidak gaduh, dengan penuh kesedaran ambil air semaya, dengan menjaga anggota tu biar rata molek, ikut sunnah Nabi SAW, jaga hak sunnah dia, apa semua jaga. Itulah dia katakan fa ahsanal wudu. Lepas tu dia pergi sembahyang, tidak diangkat kaki kanan, angkat saja kaki kanan. Allah SWT tulis dah satu kebajikan untuk dia, dan tidak dia letak kaki kiri, akak, maknanya akak kanan, lepas tu letak kiri pula. Allah SWT gugurkan daripada dia satu kejahatan ataupun dosa. Jadi hak sana ni apa ya, tulis kebajikan tu ketika akak tu. Lepas tu kalau akak kaki kiri tak boleh pun, tak boleh kau. Hak sana dia letak, kalau letak kaki kiri jatuh dosa.
mesti kau nak dapat pahala tu akak kanan. Lepas tu kalau akak kiri nak jalan juga. Kalau tidak nak akak kanan lagu mana? Kalau tak akak kiri dulu. Nah. Tak pernah sabar lah lagu mana. Ini semua isyarat belaka. Jadi hak alah kemolek ni maknanya alah angkat. Maknanya isyarat kepada kebaikan ini diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat. Isyarat kepada hak lebih ni diangkat. Dan hak kurang tu diletak. Hak kurang tu diletak, ditinggalkan. Itu isyarat kau tu. Tidak diletak kaki kiri dia, melainkan Allah menggugurkan satu kejahatan. Lepas pada tu akak kanan letak kiri, akak kanan letak kiri. Lepas tu akak kiri boleh juga ketika akak tu pahala. Bukan kata hak kiri ni tak boleh. Maknanya bila akak kiri letak kanan pula. Hak letak kanan tu maknanya gugurlah dosa. Bukan makna kata akak kanan saja boleh pahala. Ketika letak kiri tu dosa jatuhlah. Bila akak kiri tu saja. Letak kanan tu pun saja. Nanti akak kanan pula tu baru boleh. Tidak lagu tu. Bukan maksud kalau lagu tu tak banyak lah. Sedangkan dia nak royak banyak ni. Setiap kali akak letak tu boleh. Tetapi nak rayaknya hak alah kelebihan ni, hak kewajikan ni bila ketika akak tak kira lah kiri ke kanan. Tapi oleh kerana kita nak buat benda molek ni kan, dia ajar kita supaya kanan dulu. Sebab tu sebut kanan tu. Sebab tu dia sebut kanan dulu tu. Tapi bukan bermakna kalau akak kiri tu saja. Tidak. Sini nak ayat banyak. Kalau kita faham sepuluh tadi, bermakna kita tak boleh banyak. Sebab tu kita kena faham maksud, maqam, ataupun kedudukan hal sesuatu hadis tu cerita tu untuk gapo. Untuk gapo. Kalau untuk membanyakkan, kita kena tengok hak mana duduk mana, lagu mana hak lebih banyaknya. Adakah hak zahir sini, maknanya ketika letak kiri tu baru jatuh dosa, lepas tu letak kanan tak jatuh, akak kiri pun tak boleh pahala. Gapo satu dah. Letak kiri pula tu baru. Itu tak banyak. Tak banyak mana. Sedangkan maksud nak ayat banyak. Maksud nak ayat banyak. Falyuqarrib ahadukum aw liyub'id. Lepas tu terpulanlah kepada seseorang kamu untuk jauh, untuk menjauhkan rumah dia ataupun dekat. Terpulanlah. Moga ada kesan ni. Langkah-langkah ni tidak saja mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa. Lepas tu terpulanlah, ikutlah. Nak duduk rumah dekat ke dengan masjid ke jauh, ikut terpulan. Fikir diri je. Maknanya begitu. Maknanya kalau orang yang duduk jauh tu tidak saja. Bahkan sepuluh baru ni kita sudah jumpa dah sahabat tu memang sengaja dia duduk jauh. Mana betul juga cara lagu tu. Dia duduk jauh tidak saja boleh pahala. Terpulang lah nak duduk jauh kerana duduk dekat. Satu mana. Yang kedua, lepas tu terpulanglah kepada kamu sama ada mahu mendekatkan ataupun menjauhkan, yakni langkah dia. Yakni langkah dia. Ini bab kepada dia ni. Ni makna yang kedua ni sesuai dengan bab ni, dengan tajuk ni, iaitu bertenang ketika berjalan untuk pergi sembahyang. Terpulanglah kepada kamu untuk mendekatkan langkah dia ataupun menjauhkan. Mana kalau menjauhkan ni kita lakuh dekat, bangak siapa lah. Kalau bangak siapa, pahala pun sikit lah sebab langkah sikit. Tapi kalau kita mendekatkan langkah, maknanya langkah tu banyak. Setiap langkah tu dapat pahala. Jadi dia nak suruh kita tenang lah. Apabila kita langkah dekat tu maknanya kita berjalan tenang lah. Kalau kita langkah jauh tu maknanya kita gaduh. Dia gaduh buat apa? Tujuannya nak pahala ke? Ya gaduh tu. Nak pahala. Kamu tak dapat pahala tu sebab tak ada langkah banyak tu. Nak dapat pahala tidak bergantung pada pergi sekali dengan tu iman tu. Sini pun boleh pahala dah berjalan. Kalau berjalan dengan tenang. Hak ni lebih sesuai. Hak ni lebih sesuai dengan tajuk tu. Ya sebab tujuan asal nak ayatnya supaya berjalan dengan tenang. Berjalan dengan tenang ni langkah tidak luas lah. Bila langkah tidak luas, banyak langkah. Bila banyak langkah, banyak boleh pahala juga. Tidak kata sajalah yang kamu gaduh sangat tu takut tak boleh pahala lah. Nak biar boleh pahala banyak. Tidak. Nak boleh pahala banyak ni dengan cara berjalan tenang tu. Hak tu boleh pahala banyak.
Kalau tak sewi terlepas sangat kan orang semaya jemaah tu pergi awal dulu lagi lah, barulah tidak terlepas. Itulah caranya, barulah tidak timbul masalah nak lakar-lakar luah tu tak timbul. Lepas tu kalau dia pergi masjid dan dia semaya jemaah, dia ampunkan dosa dia. Kalau dia pergi ke masjid, orang sudah semaya sebahagian, tinggal lagi hak sebahagian, dia pun semaya hak mana dia dah, dan dia menyempurnakan hak mana baki lagi tu hak tak ada, dia menyempurnakan. Lepas tu imam beri salam tu dia tambah lagi hak sebanyak mana hak dia tinggal. Lagu tu juga ni nak ayat nak menenangkan orang hak berjalan tenang tadi tu. Takut-takut kata dah kalau kita tak ada dengan imam saf pertama kan, apa ni rakaat pertama kan, kira-kiranya kurang adalah kita. Kurang adalah kita. Ataupun kita tak ada dalam sah yang pertama dan dalam sah yang belakang, kurang adalah kita. Jangan anggap gitu. Hak tenang tu pergi dengan tenang tu lebih baik lagi. Sebab apa? Ni dia nak suruh kita ni lebih tenang lagi. Kita tidak bimbang. Iaitu dia kata kalau orang semaya setengah dah, sebahagian sudah semaya, kita pergi semaya hak setengah lagi. Lepas tu kita tambah lepas pada tu. Boleh lagu tu juga. Apa nak dia gaduhnya lagu tu. Jalan dengan tenang hak lebih baik ya. Boleh pahala seperti tu juga. Sebab apa? Dia kira niat kita tu nak pergi semaya jemaah. Kalau pergi ke masjid, orang sudah semaya belakang dah, selesai dah. Dia pun semaya dia dengan sempurna. Fa'atam masalah. Dia menyempurnakan semaya dia. Yang ni dia semaya seorang, kira-kira semaya seorang di masjid. Muka tak ada, dia semaya seorang. Kana kadzalika lagu tu juga boleh. Lagu tu juga boleh. Jadi tak bimbanglah masalah pahala tu. Masalah pahala. Asalkan niat dia tu sebenarnya nak pergi semaya jemaah. Dengan dapat. Tapi janganlah pula dia fikir bila dah lagu ni kita pergi lewat-lewat boleh sepatutnya juga. Hak ni tidak lagu tu. Hak ni mana orang memang nak semaya jemaah ni kalau boleh daripada awal, tapi dia tak ada. Dia tak ada, bukan dengan sengaja jadikan kebiasaan. Waktu pergi lewat tu sebab nak pegang dengan hadis ni. Sedangkan hadis ni tidak maksud gitu. Hadis ni nak menenangkan orang yang kadang-kadang berlaku begitu kepada dia. Lepas tu dia berjalan dengan tenang, lalu terlepaslah sembahyang. Hak lagu tu sebenarnya dia ni pun habis cakap jaga dah, tapi kerana sebab-sebab tertentu, kerana tadi masuk dalam bilik air ke ataupun cerah perut ke gapo ke, kita kata tak ada sebab tu. Tapi dah Nabi suruh berjalan dengan tenang, berjalanlah dengan tenang. Kerana berjalan dengan tenang tu tak ada. Maka ni boleh dalam keadaan tu. Sebab apa yang kita kata gitu? Banyak ada hadis yang menunjukkan orang yang biasa semasa dia segar, dia duduk semaya, buat amalan sunat, buat kau gini. Bila dia sakit, dia tak boleh buat itu. Allah SWT bagi pahala kepada dia pada ketika sakit serupa dengan hak dia segar. Tapi kalau dia sudah jadi kebiasaan gitulah ketika dia segar. Kalau ketika dia segar dia tak buat apa-apa, dia nak boleh pahala hak tu je pula. Hak ni pun seperti tu. Jadi kalau kita faham hadis lagu tu, banyak selesai masalah. Banyak selesai masalah. Kita tidak akan jadi muskil. Apa yang tak buat pun boleh juga. Tak buat boleh juga tu sebab hati tu memang nak buat tapi tak boleh pergi. Sok cakap terlajar. Kalau nak kira kebiasaannya tak tinggal. Sebab tu boleh. Supaya juga orang ni. Hak ni pun lagu tu. Bukan makna dia sengaja. Kalau sengaja tak boleh. Dengan sengaja tak boleh. Lepas tu ni Zahir Hadis kata gitu. Zahir Hadis pun kata gitu. Zahir tu tidak dimaksudkan begitu. Tak boleh nak pakai Zahir. Kalau pakai Zahir, tak boleh nak pakai Zahir. Kalau pakai Zahir, berat lah. Sebab tu kita kena tengok banyak hadis, tak boleh tengok so. Tak boleh tengok so. Kalau lagu ni enggak, kalau kita nak kira tak, orang tunggu nanti tu imam dekat nak sudah semaya. Bila dia sudah kita pergi. Kononnya kita tak ada lah semaya jemaah dengan dia. Tak apa pun boleh juga. Kita nak katakan kalau pakai Zahir lagu tu. Hak ni cerita orang nak gidah ni. Cerita hak nak gidah semaya ni. Nabi SAW suruh jalan tenang. Kerana dia berjalan tenang ikut hak Nabi dah tu, dia terlepas. Gitu. Babun fi man kharaja yuridu salah fasubiqa biha. Ini bab orang yang keluar pergi nak sembahyang, lepas tu terlepas dah sembahyang.
Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berwudu dengan mengelokkan wudunya lepas itu pergi ke masjid, dia mendapati orang sudah sembahyang, Allah SWT beri kepada dia pahala serupa dengan pahala orang yang telah bersembahyang itu dan telah menghadirinya, dengan tidak mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Bukan kata bagi pahala, tak bagi pahala orang lain itu bagi, tidak, orang lain itu boleh, hak dia pun boleh dengan sempurna, hak dia pun boleh. Tapi yang lagu mana? Seperti tadi, tidak dengan makna orang dia jadi kebiasaan pergi lewat, tidak. Satu, yang keduanya dari segi sanad dia ni ada masalah juga, walaupun tidak semua ulama sepakat mengatakan dhaif, tetapi Abul Hasan Al-Qattan, Ibnu Al-Qattan Al-Fasi mengatakan majhulul hal. Siapa? Muhsin bin Ali tu, Muhsin bin Ali perawi dia tu, majhulul hal, mana tak apa kuat lah. Tetapi Ibnu Hibban memasukkan dia ni, menyenaraikan dia ni dalam orang thiqah, orang thiqah. Yang ni bagi dia tak apa lah. Kalau kita terima hadis ini, dan orang lain tak terima pun, dia pakai lagu mana seperti kita kata tadi, bukan dengan makna sengaja dia jadikan kebiasaan itu, pasti boleh juga, tidak. Tidak. Sebab tajuk dia ni maksud orang yang keluar dengan maksud nak sembahyang tu, nak dapatkan sembahyang tu lah. Jadi daripada awal lah kalau boleh, tetapi terlepas subiqa biha, terlepas sembahyang tu, bukan sengaja dia melepaskan sembahyang tu, tidak, terlepas. Sebab itu dia kata subiqa biha, terlepas sembahyang, maknanya tidak sengaja. Kalau sengaja tak boleh, sengaja tak boleh. Sebab itu tajuk tu boleh buat gitu. Ini bab tentang orang-orang perempuan pergi keluar ke masjid, boleh ke tidak? Jawabnya berdasarkan hadis-hadis ni, Imam Abu Daud nak cerita, ada hak kata boleh, ada hak kata tak boleh. Hak kata boleh ni dalil dia ada sini, hak kata tak boleh tu pun dalil dia ada sini juga. Hak kata tak boleh tu, secara mana tak boleh tu kurang molek ke ataupun memang tak boleh, itu pun termasuk dalam hak ni lah, dalam bab ni. Keluar orang perempuan pergi ke masjid. Abu Hurairah meriwayatkan, dia kata Rasulullah SAW kata jangan larang orang perempuan pergi ke masjid, tetapi mereka hendaklah keluar dengan tafilat, dalam keadaan bersahaja, tidak berjanguk, tidak berhias supaya nak pergi tempat orang baik wah, kita kata tidak lagu tu, pergi biasa. Jangan sampai menarik perhatian orang dengan pakai gelang kaki ke. Tetapi kalau keadaan masjid itu, adakah kena cabut nak kau gelang kaki? Tidak juga, tidak cara. Cuma jangan sampai mengganggu orang. Kalau kita kata setengah-setengah masjid tu suku, apa masjid ni orang perempuan suku, tak ada bunyi pun, jadi makna tak ada apa lah kalau pakai pun. Tapi hak moleknya tak usah pakai lah perhiasan itu. Tapi kalau pakai, hak ulama kata tak boleh pakai, tapi secara mutlak tak boleh tu kalau sekiranya mengganggu orang, menarik perhatian orang. Begitu juga pakai bedak lebih-lebih, pakai air wangi lebih-lebih, jadi sehingga menarik perhatian orang, tak boleh. Tapi bukan dengan makna di sini, dengan makna tafilat ini biar bau busuk, tidak. Siapa hak dekat nak sembahyang tu pun tak boleh. Tidak, makna bersahaja. Bersahaja. Bau busuk tidak, bukan itu maksud. Jadi ni, ini arahan kalau nak pergi lagu ni. Sebab apa? Sebab masjid tu tempat ramai, terutamanya masjid di zaman Nabi SAW. Masjid tu sepi, lepas tu orang perempuan dengan orang lelaki dekat sangat. Kalau masjid tu jauh, terpisah, orang lelaki dengan orang perempuan, tak apa kalau lebih sikit pun. Kalau dia pakai tak lah, lebih sikit pun, tak apa lagi. Bukan kata nak pergi masjid tak boleh pakai air wangi, tidak makna begitu. Bahkan Nabi SAW suruh tu pakai air wangi.
Kepada perempuan ni, kerana keadaan tu lah, keadaan pada masa dia tu, masjid dia tu menyebabkan kalau pakai jadi bau, menarik perhatian orang lain sebab sempit. Tapi kalau masjid tu luas, sejauh tu kira tak bau lah kalau berpakai setara tu, tak apa. Jangan larang perempuan pergi ke masjid. Maknanya kita tak boleh larang lah kalau dia nak pergi masjid. Ini hadis ini menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan perempuan boleh pergi ke masjid lah. Tak boleh larang. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia kata la tabna'u ima Allah masajidallah, supalah. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar lagi, jangan larang isteri-isteri kamu ataupun perempuan-perempuan kamu pergi ke masjid, tapi rumah mereka tu lebih baik lagi untuk mereka. Hadis ini menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan untuk orang perempuan semaya di rumah tu lebih afdal lagi, lebih baik lagi untuk mereka. Jadi hak kata kelebihan semaya berjemaah di masjid ke apa ni mengikut mereka lelaki, bukan orang perempuan. Tak termasuk orang perempuan. Orang perempuan tu bagi mereka lebih baik semaya di rumah. Semaya seorang pun tak apa. Lebih baik lagi. Sebab apa dalam hadis kemudian tu, kalau semaya dalam bilik kecil lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Bagi orang-orang ni, puak-puak ni, dia kata semaya di rumah lebih baik. Hadis-hadis kata hak lebih afdal semaya jemaah di masjid, boleh begini-begini pahala tu untuk lelaki, bukan untuk orang perempuan, bagi mereka. Tetapi bagi orang yang mengatakan pegang dengan hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua ke apa, dia kata tak, pahala tu lebih, pergi ke masjid tu bukan khusus dengan lelaki, perempuan pun dapat pahala lagu tu juga. Dapat pahala lagu tu juga, tak ada kurang. Kalau orang lelaki dapat 27, dia 27, tak ada kurang. Lepas tu hak dalam hadis ni, golongan yang pertama tu hak kata pergi masjid serupa juga, bagus juga, molek juga sepuluh orang lelaki. Lepas tu dia nak kata lagu mana hak Nabi SAW kata semaya di rumah lebih baik. Dia nak kata lagu mana? Dia jawab lah, mana ada keadaan-keadaan tertentu perempuan ni di rumah lebih baik. Di rumah lebih baik. Misalnya keadaan tidak aman, ada fitnah, ada gapo, di rumah lebih baik. Misalnya di rumah tu ada anak kau payah nak tinggal, kalau nak tinggal siapa? Tinggal budak-budak hangus rumah. Siapa hangus rumah? Pasal apa? Ibu bapa ni nak pergi sembahyang jemaah di masjid. Tak padan lah kalau siapa lagu tu. Jadi antara lelaki dengan perempuan, hak mana hak lebih patut duduk di rumah? Perempuan. Hak lebih patut duduk di rumah. Orang tua, hak nak jaga budak-budak. Ada keadaan-keadaan yang seumpama itu yang menyebabkan dia lebih baik duduk di rumah. Bukan baik di masjid. Dia kata keadaan-keadaan itu bukan umum, bukan sama, bukan tetap lebih baik di rumah ni. Tidak. Kalau lagu tu masjid ni mana khusus untuk orang lelaki saja ke kebaikan ni? Untuk orang perempuan lagu mana? Itu persoalan. Dengan sebab itu lebih baik kita pakai pendapat Hasan ni. Tetapi orang-orang yang mengatakan tak boleh tu, orang-orang yang mengatakan tak boleh, dia pegang dengan hadis Ibnu Umar ni lah. Sampai Ibnu Umar ni kan bila dia kata hadis ni, anak dia pun kata, "Dak, demi Allah kami akan tak izin, kami tak akan izin mereka ni pergi ke masjid. Demi Allah kami tak akan izin." Ibnu Umar maki anak dia. Dan marah kepada anak dia. Dalam riwayat dia tak ada sebut, dalam riwayat lain ada sebut. Dia tak kecek sampai mati dengan anak dia. Anak dia tu nama apa dia? Nama Bilal. Setengah ulama mengatakan nama Waqid. Setengah ulama mengatakan kedua-dua tu, pasal dua orang tu terlibat. Bahkan Waqid tu dia gocoh dada anak dia. Pasal apa? Pasal anak dia bantah. Dia royak hadis, aku royak Rasulullah kata lagu ni, mu kata lagu ni. Pasal apa dia tidak tegur. Tidak tegur. Ini menunjukkan bahawa kalau orang royak hadis kita tak boleh tak boleh main-main, tak boleh, jangan. Sahabat dulu dia tahu kan Nabi SAW larang kata kecek lebih daripada 3 hari, tak boleh, tak halal tu. Apalagi dengan anak ni tak kecek sampai mati ni. Ibnu Umar faham lagu mana hadis tu? Ibnu Umar faham lagu mana hadis tu? Nabi kata
larang kata tak boleh tak kecek lebih daripada 3 hari. Lepas ni dia tak kecek pakai mati. Hak tak kecek tu kalau tak ada sebab lebih pada 3 hari tu tidak ada sebab syar'i. Tapi kalau ada sebab syarak yang diharuskan oleh syarak untuk pengajaran, untuk gitu-gini boleh. Itu bagi dia. Kalau ada sebab. Sebab tu bukan masalah peribadi. Agama. Kerana agama. Ibnu Umar dia cukup kuat jaga sunnah Nabi SAW. Takut-takut orang main-main dengan sunnah. Jadi di sini nak ayat, kalau ada hadis, kita tak boleh main pendapat kita. Sekurang-kurangnya kita senyap. Sebab itulah cerita tadi kan, dia ada cerita. Dia sebut juga cerita sini, cuma rekah dia sebut. Cerita ada seorang sahabiah nama dia Atikah. Sahabiah ni sangat comel orangnya. Atikah sangat comel. Dia ni mula-mula jadi bini kepada anak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah namanya. Abdullah ni sama muda lah, sama muda. Siapa terganggu dia, tak berapa nak pergi perai lah, banyak lah hal-hal agama jadi tinggalan dia sebab bini ni comel. Sayyidina Abu Bakar suruh cerai dia. Sayyidina Abu Bakar suruh cerai. Lepas tu siapa kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata ikut ayah, cerai. Cerai kau teruk keadaan dia, kau tak lalu makan lah kita kata. Kau teruk. Lepas pada tu boleh rujuk balik, tapi dengan syarat. Lepas pada ni jangan terganggu lah hak agama. Syarat tak apa. Lepas tu balik kelik baik mula. Bila kelik baik, lepas pada tu memang betul lah dia pergi berjihad. Anak dia ni Abdullah ni pergi berjihad, mati syahid. Tu cerita. Lepas pada tu Atikah tu menikah dengan orang lain pula. Menikah dengan Sayyidina Umar. Dengan Sayyidina Umar, dia ni Atikah ni setiap kali dia menikah dia beri syarat. Boleh jangan larang dia pergi masjid nak sembahyang Jumaat. Boleh. Sayyidina Umar pun tak kata apa. Padahal Sayyidina Umar mengikut pendapat dia, orang perempuan tak boleh pergi masjid. Tapi dah bini dia saat ni beri syarat gitu, dia tak larang pergi. Sebab apa? Ada hadis ke mana-mana. Bini dia ni kata hadis ni, ikut hadis Nabi SAW. Sebab itu dia tak larang. Lepas pada tu menikah pula dengan Zubair. Menikah pula dengan Zubair. Zubair ni dia tak kenal juga. Bini dia pergi ke masjid tengah malam. Katanya dalam ceritanya, dia ganggu bini dia tu. Dia sendiri dia ganggu bini dia. Dan buka buat syarat lagu tu kan, dia terima lah, tak apalah pergi ke masjid. Tapi lagu mana cara dia biar bini dia ni tak pergi ke masjid? Sebab apa? Sebab mengikut dia orang perempuan kurang molek pergi ke masjid. Jadi katanya dia ganggu bini dia lah. Ada setengah cerita tu kata dia jamuh bini dia tengah malam. Ada setengah tu kata dia bahar kau gapo kau dengan sesuatu lah. Amin. Lepas tu bini dia pun balik kata, tak boleh pergi lah ni. Boleh pergi ni kalau boleh pergi ni kalau orang kata dia ni tidak orang dah ni lah ni kata dia rosak betul dah zaman ni kata dia. Jadi tak pergi dengan sendirinya, tak pergi. Lepas pada dia mati tu, Sayyidina Ali pula minat dia, nak menikah dengan dia tak sih. Dia tak sih. Sebab apa dia tak sih? Sebab apa? Boleh katakan mana-mana orang nikah dengan dia kan, mati syahid belakang. Mati syahid. Mati belakang. Dia takut. Bukan takut, tak sajalah dia sebut. Begitu. Jadi maknanya sahabiah ni dia pegang hadis. Suami-suami dia tu tak berani nak langgar. Sayyidina Umar sendiri pun walaupun pendapat dia tidak begitu, tapi dia tak kata apa bini dia pergi ke masjid. Sebab apa? Ni hadis ni. Di satu pihak hadis, di satu pihak pendapat kita. Kita jangan kata apa. Lepas pada tu gitulah Ibnu Umar ni, kalau Sayyidina Umar dia larang, dia tidak suka. Tapi anak dia Ibnu Umar, dia kata orang perempuan tak apa pergi masjid. Tapi tak apa tu adakah baik secara mutlak? Lebih baik
Situ beza pula pendapat ulama. Atas dasar tadilah riwayat daripada Ibnu Umar juga, jangan kamu larang isteri-isteri kamu pergi masjid, rumah-rumah mereka tu lebih baik. Maknanya bagi dia rumah tu lebih baik, cuma pergi ke masjid tu boleh, harus saja. Tetapi ada juga pendapat yang lain mengatakan Ibnu Umar ni tidak, dia mengatakan lebih semaya di masjid tu untuk orang perempuan pun. Ada hak itulah hak lebih kuatnya. Dinukilkan daripada Ibnu Umar, yang ni orang perempuan super dengan orang lelaki juga semaya di masjid lebih. Cumanya ada keadaan-keadaan tertentu yang mana orang perempuan semayanya di masjid tidak lebih, bahkan semayanya di rumah lebih lagi. Kalau kita nak kira sekarang ni sesuai dengan hak sekarang ni, sesuai orang perempuan tu pergi ke masjid. Kalau kita tengok Aisyah ni tak setuju juga orang perempuan pergi ke masjid. Dia kata kalau Rasulullah dan dengan hak serupa zaman lain ni, tentu dia larang orang perempuan pergi ke masjid. Serupa dengan perempuan Bani Israel dulu, maknanya tak benar. Setara mana zaman dia tu rusuk, mana lagi dengan, mana lebih dengan zaman kita sekarang ni, kita kata setara zaman dia tu pun dia kata gitu. Inilah bagi orang-orang yang mengatakan perempuan tu tak boleh pergi sembahyang masjid. Zaman, sebab dia kira zaman kita ni lebih teruk lagi daripada zaman Aisyah tu. Setara zaman dia tu Aisyah kata lagu tu. Atas dasar ni lah macam Imam Abu Hanifah ke apa kan, dia kata perempuan tak ada, tak boleh. Sembahyang tak sah? Sah. Bukan siapa tak sah, tetapi tidak ada kelebihan pergi ke masjid, tak ada kelebihan. Di rumah lebih lagi. Sebab tu kalau kita pergi ke negeri-negeri yang pakai mazhab Imam Abu Hanifah ni kan, dia tak ada ruang orang perempuan sembahyang, tak ada. Tidak seperti kita kan, ada ruang orang perempuan. Di negeri-negeri ni tak ada bagi orang perempuan. Sebab kalau orang perempuan pergi pun jarang, tak ada. Itu kesan mazhab lah, pakai mazhab tu. Tetapi kalau nak kira hak mana lebih molek, hak mana lebih molek? Hak lebih molek ni hak boleh gitu. Sebab apa? Betul, kita kata betul, banyak fitnah, ataupun orang pergi tu dengan jangok lebih lah, setengah-setengah tu. Tapi kalau pergi ke masjid, biasanya di masjid ni dia ada mengajar, ada gapo. Bila ada mengajar, sekurang-kurangnya antara maghrib dengan isyak tu dia dengar orang mengajar, dapat juga ilmu agama sikit sebanyak. Kalau dia ni tak pergi langsung, tak ada tempat dah dia di masjid, macam mana dia nak dengar? Sebab itu kita tengok kesan dia. Ini kesan tidak langsung lah, pengasas dia dulu tidak bermaksud gitu. Imam Abu Hanifah tidak maksud sama sekali gitu, tetapi kesan dia, kesan sampingan lah kita kata. Kalau kita tengok orang-orang perempuan di negeri-negeri yang pakai mazhab Imam Abu Hanifah ni, dia orang perempuan dia banyak jahil. Kita tidak nak membuat mazhab, tak ada kena mengena tu mazhab tu bagus, cuma macam kesan dia. Imam Abu Hanifah kata betul tak pergi masjid, tapi bukan makna tak usah ngaji, kena sedialah masa lain untuk ngaji tu. Tapi yang berlakunya tidak gitulah. Bila tidak mengaji di masjid, di rumah pun tidak, di tempat-tempat lain pun tidak, kesannya buruk. Dalam keadaan ni orang perempuan keluar juga. Kalau tidak keluar ke masjid, bukan keluar ke masjid saja, lain keluar pergi menaga macam-macam lagi buat, pergi naik bas sana sini, tiba-tiba pergi masjid tak boleh, lain tak ada halangan. Kalau nak kira lain, bukan nak kira serupa juga hukumnya, tak boleh juga. Mana sampai menarik perhatian orang lelaki, menimbulkan fitnah, serupa je. Tidak di masjid saja, bahkan di masjid kan nak kira lebih terpelihara. Sebab orang-orang yang pergi tu dia dengan maksud kerana Allah, nak buat kebajikan, takkan dia nak buat dosa pula, kita kata. Tidak serupa dengan orang pergi kedai, nak kira lebih terpelihara lagi. Apa kita kata tidak baik kalau orang perempuan dia pergi ke masjid. Dalam keadaan kalau dia pergi ke masjid sikit sebanyak, dia akan dapat juga ilmu. Dia pergi lain kata, pergi mari juga sini, ada juga dapat. Tapi kalau pergi lain masjid tak mari, apa kesannya? Kesannya dapat kita lihat di negeri-negeri yang pakai mazhab tadi, itu kesan. Walaupun Imam Abu Hanifah tidak maksud gitu, tetapi orang kemudian ni dia jadi lari daripada hak Tuhan asal, lari daripada hak Tuhan asal. Dia kesan ada, tak dapat tidak ada. Ini terpulang kepada kita orang kemudian pula lah untuk menilai mana lebih baik, hak mana lebih baik. Jadi pada adanya hak lebih baik orang perempuan pergi ke masjid, sebab dia tak, dia pergi juga ke lain.
Lepas pada tu semaya seseorang perempuan dalam rumah dia. Hak ni bergantung dengan keadaan tadi lah, bagi golongan yang pertama tu kata. Bergantung dengan keadaan tadi. Semaya di rumah hak dalam lebih lagi. Semaya dalam bilik hak tu lebih lagi. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni mengikut asas ataupun pada dasarnya syariat Islam ni, dia nak orang perempuan tu lebih tertutup, lebih ke dalam sifat dia tu. Bukan keluar. Hak tu hak dia nak. Bukan keluar. Hak alah keluar ni orang lelaki hak dia nak. Alah ke dalam ni orang perempuan. Seboleh-bolehnya kalau ada apa cara buat menunjukkan ke arah yang lebih tertutup dan lebih ke dalam. Bukan tak ada peranan, ada peranan, tapi peranan ke dalam, bukan keluar. Dengan sebab itulah dalam mazhab Imam Abu Hanifah sendiri pun yang dia kata orang perempuan ni tak boleh pergi ke masjid. Sebab apa? Dia pakai hadis ni lah, sebab lebih tertutup. Siapa dia nak suruh tertutup orang perempuan ni dalam sembahyang pun, ni letak tangan ni tidak serupa dengan orang Syafi'i. Orang perempuan, orang lelaki dia letak bawah pusat tangan ini, ni dakak kiam kita panggil, letak bawah pusat. Orang perempuan letak dah data tetek. Sebab ini lebih tertutup bagi dia, lebih sesuai dengan orang perempuan. Kita tengok dalam hadis banyak mana hadis, kalau orang perempuan ke arah lebih tertutup, hak tu yang lebih baik untuk dia, ke dalam, bukan keluar. Dia perhati semua. Begitu juga kalau dia nak duduk kan, dia cara dia semayang, orang mazhab Imam Abu Hanifah, orang perempuan, dia tidak serupa orang kita mazhab Syafi'i. Sini kalau orang Syafi'i nak sujud tu kan, punggung tungging seperti orang lelaki. Dia kata tidak sesuai cara lagu tu, tidak tertutup. Orang perempuan ni hak sesuainya lebih tertutup. Jadi lagu mana? Cara dia sujud, cara dia sujud pelik. Boleh jadi kalau kita tak biasa, tak mengaji cara dia, kita kata macam mana tak mengaji kalau kita kata. Ya sebetulnya kita tak mengaji. Bukan dia tak mengaji, dia tu mengaji dah cara dia, sekat dia tu. Dia tahu hak tu pun tak apalah, dia tahu dah hak tu. Kita dia mengaji tidak luar. Hak sebetulnya betul dah. Dia turun lagu mana? Dia turun duduk dulu, kapak punggung ni ke lantai. Lepas pada tu dengan punggung ni tetap di lantai, sujud. Gitu. Macam stokor telefon duduk situ. Mana dia turun, punggung dulu, duduk dulu. Lepas tu baru sujud. Itu cara dia, lebih tertutup, supaya lebih tertutup. Sebab kalau tungging tidak sesuai dengan orang perempuan. Itu cara dia. Tetapi itulah mazhab ni pelik. Dia masalah pendapat masing-masing. Kalau kita tengok orang perempuan lebih dari segi aurat dia semaya lebih terbuka pula. Dia tak apa nampak rambut ni. Pakai kain kelubung biasa nampak rambut dia tak apa. Mungkin dia kira depan Tuhan. Hak tak boleh depan orang. Tak boleh. Kena jagalah rambut ke apa. Lepas tu lengan ni pakai baju sekat ni, baju kebaya tak apa. Kalau kita baju kebaya kan sekat lengan, nampak lengan tak apa, kaki tak apa nampak. Tak ada jadi masalah dia. Pakai seluar, orang dia semaya pakai seluar gitu. Tak apa. Bapa yang tak apa tu dah muka di rumah. Bapa tak boleh. Dah muka di rumah. Siapa dia nak tengok dia tertutup tu, keadaan di rumah tu tertutup tu. Bukan di masjid lagu tu. Tapi orang perempuan dia kalau katakanlah pergi ke masjid pun lagu tu juga. Orang kita ni pakai kain telukor dengan berlapis-lapis kan, tak nampak tangan ni ke apa ni semua ni. Tak nampak. Dia tidak. Rambut ke apa mesti tertutup. Sikit pun tak boleh tu. Dia tidak. Situ pula. Tapi sebab dia kira semaya di rumah tu sudah tertutup dah. Walau bagaimanapun dia tidak kata tak sah kalau pakai telekung. Kau molek. Cuma kalau tak pakai lagu tu pun tak apa. Tak apa. Seterusnya riwayat daripada akhir ni, kalaulah kita tinggalkan pintu ni, ini menunjukkan bahawa Nabi SAW seboleh-bolehnya nak biar suku-suku orang lelaki dengan orang perempuan ni, biar suku-suku, tempat masuk tempat keluar dia ni suku, supaya tidak jadi saat ni lah tidak jadi timbul benda-benda yang tidak baik. Terutama pergi ke masjid tu dah nak buat molek, nak buat kebajikan, nak buat pahala, tiba-tiba boleh dosa pula. Kerana pasal apa? Kerana berlewat dengan orang tino. Apalagi kalau hak bau-bau ataupun yang menarik perhatian lah.
Sebab itulah Nabi SAW kata, alangkah baiknya kalau kita buat gini-gini. Nafi' kata Ibnu Umar pun tak masuk dah kot pintu tu. Bila Nabi SAW kata sampai mati, dia tak masuk kot pintu tu. Sebab apa? Ibnu Umar ni cukup jaga hak Nabi SAW kata lagu tu. Tetapi riwayat ini khilaf di antara perawi dia. Ismail bin Ibrahim meriwayatkan daripada Ayyub. Hak saat ni Abdul Warith meriwayatkan daripada Ayyub. Abdul Warith memarfu'kan hadis ini. Yang ini daripada Ibnu Umar, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Itu makna memarfu'kan hadis itu. Makna dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Sedangkan mengikut riwayat Ismail bin Ibrahim daripada Ayyub, daripada Nafi' juga serupa di atas tu. Cumanya Nafi' kata Umar kata. Hak tadi alangkah baiknya kalau kita khususkan pintu ni untuk orang perempuan. Bukan Nabi kata. Imam Abu Daud buat keputusan hak ni hak lebih sahih. Yakni hak mauquf. Riwayat mauquf itu lebih sahih daripada riwayat marfu'. Riwayat marfu' ni makna riwayat yang menyebutkan Nabi SAW kata. Riwayat asal lagi ni mauquf, yang berhenti dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata. Dia tak ada kata Nabi SAW kata dah. Sayyidina Umar kata. Dan dalam riwayat hak mauquf ni tak ada sebut Ibnu Umar pun. Tak ada sebut Ibnu Umar. Tetapi Ibnu Umar memang tak masuk lah kot tu. Boleh jadi dia tahu ayah dia kata ni, mana ada latar belakang lah, mana Nabi SAW ada kata lah gitu. Tapi tak ada jelas Sayyidina Umar ni kata Nabi SAW kata gitu, tak ada. Imam Abu Daud membuat keputusan, dia kata hak mauquf ni lebih sahih. Ini menunjukkan bahawa hadis ini tidak semesti hak marfu' tu lebih sahih. Kadang-kadang hak mauquf lebih sahih. Hak mauquf lebih sahih. Kalau nak kira dari segi darjat dia, hak marfu' tu lebih tinggi lah, moga sampai kepada Nabi SAW. Tetapi orang tak tengok situ saja. Orang tengok dari segi ketepatan dia tu. Ketepatan dia. Tapi pensyarah hadis ini dia kata, Imam Abu Daud kata hak ni lebih sahih ni atas dasar mana? Dia pun tidak jelas. Sebab apa? Kalau kita terima Ibnu Umar, boleh jadi mungkin dia sahabat juga, dia ada dengar daripada Nabi SAW. Apa salahnya? Lepas tu perawi-perawi lain serupa je, orang-orang kuat-kuat belaka ni. Ismail bin Ibrahim tidaklah kata lebih baik daripada Abdul Warith. Abdul Warith tu apa kurangnya? Kalau dia kata Rasulullah kata pun boleh diterima juga. Ya, Abu Daud buat keputusan gitu tu, itu mengikut dia lah, pendapat dia. Ini kita faham daripada sini, hadis mauquf kadang-kadang lebih sahih daripada hadis marfu'. Lebih sahih tu boleh jadi di sisi semua, boleh jadi di sisi setengah-setengah orang, setengah-setengah ulama. Boleh jadi. Jadi tujuan semua ni supaya suku lah, supaya suku babus sa'i ila salah, wallahu a'lam.